Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung untuk topik yang ke-8 iaitu pendekatan strategi pengajaran dan kaedah pengajaran. Tapi subtopik kita adalah lebih berfokus kepada modifikasi kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas. Hasil pengajaran, kat sini kamu boleh menyimpulkan modifikasi kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas, manakala kriteria kejayaan menuntut kamu mahir menyimpulkan modifikasi kaedah dan teknik PDP untuk kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas dengan tepat. Apa yang dimaksudkan dengan modifikasi? Modifikasi perlu ingat bermaksud pengubahsuaian. Apabila pengubahsuaian maksudnya sesuatu perkara yang asal itu kita boleh ubah suai, yang penting memberi kebaikan. Bukannya modifikasi mengubah suai yang asal kepada perkara yang terbaik. Sebaiknya yang baik-baik. Yang merupakan proses mengubah sedikit sesuatu supaya sesuai dengan keperluan yang dikehendaki. Contoh pengubahsuaian pedagogi guru yang memenuhi keperluan dalam kalangan pelajar terutamanya murid berkeperluan pendidikan khas. Kalau kita lihat contoh kaedah kita tadi, kaedah yang kita pilih contoh demonstrasi. Kalau kita demonstrasi di depan, di dalam kelas kita ada murid berkeperluan pendidikan khas dari segi penglihatan. Sebaiknya kita kena apa? Penglihatan tapi bukan buta ya. Sebab murid berkeperluan pendidikan khas mungkin penglihatan keupayaan mata dia menggunakan kanta mata yang tebal ke apa semua, dia perlukan berada di hadapan. Jadi kalau kita dah pilih kaedah demonstrasi, jadi sebaiknya kita akan menempatkan pelajar itu duduk hadapan dan kita akan membuat demonstrasi itu dengan apa? Terperinci, lepas itu jangan terlampau cepat. Mungkin kita akan memberi demonstrasi yang tambahan kepada pelajar berkenaan. Itu yang maksudnya kita dah membuat pengubahsuaian dari segi kaedah demonstrasi mengikut keperluan murid berkeperluan pendidikan khas yang berkaitan dengan kurang upaya penglihatan yang agak kritikal lah, sebab dia perlu jelas apa yang kita nak tunjuk carakan. Jadi itu adalah salah satu contoh yang saya boleh katakanlah ya. Jadi kaedah PDP kat sini, kalau kita lihat kaedah pengajaran merupakan satu siri tindakan perancangan prosedur yang sistematik dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses PDP dengan tujuan mencapai objektif belajar yang spesifik dalam jangka pendek. Jadi cara mencapai hasil pengajaran dengan menggunakan langkah-langkah yang tersusun. Sebab itu bila kamu mengajar, sebaiknya kamu ada RPH sebagai panduan. Apabila ada RPH, kamu dah ada rancangan, di situ kamu akan perincikan langkah-langkah supaya tersusun dan boleh dirujuk dalam kamu melaksanakan PDP, supaya kamu boleh lihat sama ada objektif kamu itu tersasar ke, dicapai ke ataupun memang tak dicapai. Sebab itu kamu kena tahulah itu peranan kaedah pengajaran. Jadi antara kaedah yang boleh diguna mengikut kesesuaian adalah tunjuk cara, simulasi, projek, memberi arahan, latih tumpi, sumbang saran, eksplorasi, penemuan dan sebagainya. Jadi kalau lihat dari segi teknik PDP, kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti, PDP maksudnya, kemahiran guru. Bila kita mengelola, kita melaksana, kita mesti mahir. Sebab itu, banyak pilihan sama ada kaedah, strategi mana yang kamu kena sesuaikan. Jadi teknik perlu dipelbagaikan kerana
kecerdasan, kebolehan, gaya pembelajaran pelajar adalah berbeza. Antara teknik pengajaran yang boleh diguna mengikut kesesuaian adalah teknik bercerita, teknik nyanyian, teknik menyelesaikan masalah dan sebagainya. Sebab itu, kamu kena ada bacaan tambahan teknik mana yang paling sesuai untuk digunakan pada zaman sekarang. Sebab kita akan bincang juga apa amalan pedagogi masa kini pada topik yang akan datang. Okey, apa yang dapat disimpulkan, modifikasi kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran untuk kanak-kanak berkeperluan pendidikan khas di sini menuntut pengubahsuaian tindakan dan kemahiran PDP guru terhadap keperluan kanak-kanak keupayaan penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal dan masalah pembelajaran. Kalau saya boleh ambil simpulkan contoh kaedah bercerita. Adakah kamu bersesuai untuk bercerita dengan yang murid berkeperluan pendidikan khas kurang upaya pendengaran? Tidak sesuai sebab mereka tak boleh mendengar. Sebaiknya kamu pilih pilih kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai. Apa yang kamu boleh gunakan supaya dia faham tentang cerita yang kamu nak sampaikan. Jadi kaedah bercerita dah tak dapat, jadi kamu boleh modifikasi kaedah dan teknik apa yang sesuai untuk murid berkeperluan pendidikan khas yang kurang upaya pendengaran untuk memahami dia punya cerita yang dipelajari. Itu yang saya boleh memberi gambaran supaya kamu fikirkan. Itu maksudnya pengubahsuaian dalam PDP lah. Contoh modifikasi kaedah dan teknik PDP kanak-kanak ketidakupayaan pendengaran. Maksudnya kat sini yang ketidakupayaan pendengaran ini eco level lah, bukannya pekat. Kalau pekat memang kita dapat nak berkomunikasi sebab mereka perlu ada bahasa isyarat. Yang ini adalah mungkin level yang ringan, sebab itu dia boleh berkomunikasi secara one to one. Mungkin ada kanak-kanak ataupun murid yang berkeperluan pendidikan khas untuk kurang upaya pendengaran, dia tak boleh dengar banyak sangat bising, dia cuma boleh dengar satu persatu. Sebab itu kita boleh bila nak memberi arahan, kita dengan dia saja modifikasi satu persatu, one to one. Lepas tu bercakap dengan kelajuan yang perlahan dan jelas serta menggunakan bahasa yang mudah difahami. Semasa berkomunikasi, guru perlu melakukan peneguhan dan pengulangan. Mungkin ada arahan itu ada satu perkataan kamu kena highlight. Apabila highlight, kamu kena ulang banyak kali dan peneguhan supaya dia faham. Seterusnya, penggunaan bahasa bukan verbal seperti bahasa badan dan ekspresi muka juga perlu ada. Jangan pula tak ada perasaan bila bercakap dengan pendengaran. Kita perlu ada bahasa badan dan ekspresi muka supaya dia faham. Lepas tu guna bantuan visual, grafik, video dan gambar dalam kelas. Jadi ini antara contoh modifikasi kaedah PDP, tapi kamu kena jawab sendirilah apa kaedah dan teknik yang anda boleh kena pasti di atas. Iaitu kamu boleh jawab sendiri. Kaedah apa? So, setakat ini saja yang boleh saya kongsikan untuk modifikasi dalam subtopik topik yang ke-8 sebab tak banyak, cuma dia menuntut anda kena mencari sendiri, menganalisis sendiri apa pengubahsuaian kaedah dan teknik PDP yang sesuai untuk murid berkeperluan pendidikan khas ikut kategori. Okey, kalau kamu nak beri contoh, biarlah ikut kategori. Jangan letak MBPK sebab terlampau umum, sebab dia banyak kategori. Lebih baik highlight secara spesifik. Itu sahaja yang saya boleh kongsikan. Rasanya setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih.